kekitaan, Islam kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap kebatilan kepada cahaya kebenaran. Aku mujahid dakwah, aku tentera Allah, anak panah tiada, mata rantai risalah. Aku mujahid dakwah, aku tentera Allah, penerus pedang kebenaran, pewaris panci perjuangan. Mama Umpah, bangsa gerang laut, ada di sana insan, pasti sampaikan ayat-ayat kebenaran, cahaya kehidupan. Seperti tarik, bakar terang, takkan berpaling, maju terus marah. Bagaikan Mus'ab sedangkan sempurna, walau pendirian, kita diutuskan. Kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap keangkuhan kepada cahaya kekitaan. Islam kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap kebatilan kepada cahaya kebenaran. Islam kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap keangkuhan kepada cahaya kekitaan. Islam kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap kebatilan kepada cahaya kebenaran. Aku mujahid dakwah, aku tentera Allah, dakwah takkan berakhir hingga nafas terakhir, hingga nafas terakhir, hingga nafas terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah para hadirin hadirat sekalian, sekali lagi kita bertemu di dalam GWS Vaccine Wise segmen secara langsung di FB page Gerakan Wanita Sejahtera sebagai pembuka tirai tahun baru 2022 ini. Ini juga bermakna GWS Vaccine Wise segmen telah pun meraihkan ulang tahun yang pertama di mana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segmen ini telah bermula pada 1 Januari 2021 yang lepas dan kami telah berjaya membawakan 12 siri pendidikan bual bicara forum oleh pakar-pakar yang ahli di dalam bidang vaksinasi, imunisasi dan juga hukum hakam berkaitan penggunaan ataupun pengambilan vaksin ini. Alhamdulillah. Jadi tahniah diucapkan di atas kegigihan tim penganjur program ini, satu entiti yang tidak asing lagi iaitu Musmedik, Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama-sama dengan Gerakan Wanita Sejahtera.
Hadirin hadirat sekalian, seperti biasa sebelum saya mulakan, ingin saya bermohon agar semua dapat like, follow and share FB Gerakan Wanita Sejahtera dan juga like, comment and share video ini seluasnya sehingga tersebar ke seluruh pelosok alam, insya-Allah. Baik, saya ingin membuka tirai segmen hari ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36 yang sering kali kita ulang-ulangkan ayat ini di dalam segmen ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita akan mengupaskan satu tajuk yang agak hot. Simple saja tajuknya tetapi membawa 1000 makna. Omicron. Itu dia tajuk forum kita malam ini. Bukan Decepticon, bukan Megatron tetapi Omicron. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, bersama-sama saya kita ada dua orang panelis yang tidak asing lagi sebagai undangan segmen kita ini. Jadi apa khabar Dr. Suhazli? Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih BWS. Baik. Apa azam baru tahun 2022 ni Doktor? InsyaAllah untuk terus memperjuangkan isu-isu masyarakat. InsyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah. Baik. Dan Dr. Hani apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Dr. Rin. Dr. Rin apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Bersiaran dari mana kali ini Doktor? Daripada Belfast, Northern Ireland. Kali ini dari Belfast ya. Baik, saya bersiaran dari Temerloh Pahang, misi bantuan banjir yang tadi Doktor. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesudian Dr. Suhazli dan Dr. Hani menerima undangan kami untuk bersama-sama berforum malam ini. Baik, saya kira mungkin saya tidak perlu memperkenalkan dengan terlalu detail mengenai panelis pertama kita kerana sememangnya beliau telah dikenali ramai. Dr. Fazli Abdullah, beliau berijazah sarjana muda perubatan daripada Universiti Sains Malaysia pada tahun 1996 dan seterusnya melanjutkan ke bidang kepakaran iaitu sarjana perubatan dalam bidang perubatan keluarga pada tahun 2004 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pernah menerima pelbagai anugerah, antaranya anugerah khas juri, media sosial kesihatan KKM pada tahun 2018, anugerah Wira Vaksin pada tahun 2019 dan juga pelbagai anugerah perkhidmatan cemerlang sepanjang perkhidmatan beliau di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau juga terlibat aktif di peringkat antarabangsa di dalam pelbagai misi bantuan kemanusiaan antaranya di Syria, Gaza, Bangladesh dan juga sewaktu tsunami di Aceh. Masya Allah, seorang yang begitu hebat. Terima kasih di atas kesudian bersama kami malam ini, Doktor. Terima kasih sekali lagi. Baik, seterusnya kita beralih pada pula nak cakap ni. Itulah kan. Lama tak bercakap ni Doktor. Ya. Dah setahun kan tapi Dr. Suhazli memang panelis macam regular panelis kita lah kan Dah berapa kali juga kita jemput Dr. Suhazli jadi tak ada apa yang perlu didebarkan Doktor. Baik, seterusnya. Rakan panelis orang UK tu sebab tu dia berdebar tu. Okay. Baik, seterusnya kita beralih kepada panelis kita yang kedua, anak Malaysia di perantauan, berumah tangga seawal usia 18 tahun, ibu kepada 3 orang cahaya mata ini, ijazah Bachelor Science Honours dalam bidang mikrobiologi daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2003 dengan anugerah Dean's List. Seterusnya melanjutkan pengajian PhD dalam bidang neurovirologi di Queen's University Belfast, United Kingdom pada tahun 2007. Maknanya Dr. Hani tak ambil master terus lompat ke PhD. Alhamdulillah. Masya Allah beliau kini bekerja, itu yang berdebar Dr. Fazli nak ni kan. Itulah. Sebab kita kat klinik kampung je, jadi beza dengan UK. Rindu nak balik kampung ni Dr. Azli. Kalau nak boleh balik. InsyaAllah boleh. Baik, beliau kini bekerja sebagai anti-infective virologist di UK selama 10 tahun dan beliau juga adalah penyelidik jemputan di Manchester University. Pernah menerima anugerah penyelidik muda dan Michael B.A. Oston MD Pioneer in Neurovirology Lectureship Award. Masya Allah, hebat-hebat panelis kita malam ini. Tak sabar rasanya nak mendengar perkongsian daripada mereka. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin terus kepada soalan yang pertama.
Baik Dr. Hani, kita go back to basic Doktor. Sebelum ini dalam salah satu segmen kita pernah Doktor kupaskan mengenai bagaimana varian itu boleh terjadi. Jadi boleh Doktor kupaskan secara ringkas sekali lagi sebagai ulang kaji kita, mengapa timbulnya varian baharu seperti Omicron ini. Setengah orang mengatakan ianya adalah buatan manusia untuk melengkapkan lagi teori konspirasi. Macam mana tu Doktor? Komen dan kupasan Doktor. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Dr. Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa maulana wa qudwatina wa ali wa sahbihi ajma'in. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Gerak Wanita Sejahtera mengundang saya kali ketiga tak silap, dan juga kepada Lajnah Kesihatan Dewan Muslimat PAS Malaysia di atas jemputan ini. Yang saya kasihi Dr. Rin selaku moderator kita pada hari ini, adik Ashikin di belakang tabir sana, dan juga yang saya hormati Dr. Suhazili Abdullah, sifu besar kita. Baik, bila bercakap pasal varian, kita pernah sembang-sembang dulu kan, saya tak ingat exactly bulan berapa kita sembang pasal varian. Masa tu dah timbul varian Delta, dah timbul Alpha kan, dan juga Beta yang paling dikenali lah. Sekarang ni timbul lagi varian baru, Omicron pula kan. Macam-macam lah nama orang bagi kan, Megatron lah apalah. Okay. Anyway, before kita pergi further, kita pergi lebih jauh bercerita pasal varian ni, saya nak kongsikan sikit cerita kronologi kepada penemuan varian ni. Okay. Ianya berlaku pada 11 November di mana ada seorang penumpang penerbangan daripada South Africa. Dia tak cakap lah sebenarnya orang ni orang mana, tapi dia terbang daripada South Africa ke Hong Kong selepas dia habiskan masa 3 minggu di South Africa. Okey, benda ini berlaku pada pertengahan November. Penumpang tersebut lelaki berusia 36 tahun. Dan macam biasalah sebelum terbang dah kena buat test, it was negative. Lepas tu bila dah sampai ke Hong Kong pun buat test negatif juga kan, which is fine. Tapi dekat Hong Kong dia orang sangat regulation dia sangat ketat. Siapa-siapa yang masuk daripada luar perlu kuarantin selama 21 hari. Tak kira lah vaccinate tak vaccinate. Rasanya vaccinate tak boleh, tak vaccinate tak boleh masuk pun. So vaccinated tapi still kena kuarantin 21 hari. Dan dalam masa 21 hari ni perlu buat sampai 6 test, okay? Dan dimonitor lagi selepas 21 hari tu another 7 days, lepas tu another test on hari ke-26. So tak apalah, itu prosedur dia. So cumanya bila dah sampai tu test negatif, tapi bila test kali kedua waktu quarantine tu, which is hari kedua dia sampai, tiba-tiba positif dengan jumlah virus load yang sangat tinggi. Maksudnya jumlah virus yang sangat tinggi pada pesakit, pada penumpang tu kan. Maksudnya terus dimasukkan hospital. Sedangkan penumpang ni memang dah fully vaccinated, dah dapat Pfizer pada first jab pada 13 Mei, suntikan kedua pada 4 Jun. Okey, bila dimasukkan ke hospital pada 14 November, itu consider sebagai patient zero lah, pesakit pertama yang mendapat jangkitan kan. Dan nak ceritanya dalam masa yang sama, berdepan pada bilik penumpang ni, bilik hotel di quarantine tu, there's another penumpang daripada flight yang lain, bukan daripada South Africa pun, daripada somewhere else, dan tak ada direct interaction pun dengan penumpang yang positif ni. But yet, sebabnya dikatakan because of the airflow, gerakan udara, end up yang penumpang yang duduk di depan hotel tu pun, bilik hotel tu pun positif juga. Dari situlah tahunya betapa mudahnya virus ni boleh merebak. Okey, dalam masa yang sama, dekat South Africa sendiri, daripada kes yang biasa dalam 250-280 kes per day, sehari tiba-tiba meningkat sampai 8,000 kes. Bila jadi macam tu, saintis dan juga doktor mula risaukan ada something wrong here kan. Must be something else kan, rather than Delta ataupun Alpha ataupun Beta variant. Jadinya bila buat jujukan genom, baru tahu this is a completely different virus compared to whatever been seen before. Sebabnya kalau ikutkan Profesor Tulio, dia adalah director pada Center of Epidemic dengan Innovation South Africa. Dia memang sangat terkejut bila tengok jujukan genom tu, katanya ada lebih pada 50 mutasi.
Okay, dan 50 mutasi ni 30 daripada mutasi itu kalau Ashika boleh naikkan slide tu, kalau saya boleh remindkan balik semula. Okay, kalau itu virus structure kan, kita tengok yang bulat tu dia ada macam-macam protein dekat luar tu kan, kita fokus pada spike protein ataupun pepaku tu. Dekat spike protein tu dia ada spike 1 protein, spike 2 protein, dan juga dia ada RBD tu, receptor binding domain. Dekat receptor binding domain ni virus melekat kepada sel yang dijangkiti. Tiba-tiba dekat receptor binding domain dia punya mutasi dia lebih daripada 30 mutasi di bahagian tu sahaja. Sedangkan kita tahu macam delta sendiri, kita kata dia sangat jangkitannya sangat berbahaya. Delta sendiri cuma ada 2 mutasi saja di receptor binding domain. Tiba-tiba ini ada 30 mutasi. Itu yang kita kata macam panik sikit hari tu kan. Banyak saintis yang panik, banyaklah keluar macam-macam anggapan lah apalah kan. Dia ada juga dia punya mutasinya lebih kurang sama dengan yang kita tengok sebelum ni, tapi banyaknya mutasi yang tak pernah dilihat. Macam jauh sangat beza dengan virus asal yang kita temui dekat Wuhan, China dulu. Therefore, yalah banyak negara waktu tu tutup dia punya border lah apa kan, tapi UK tutup pun 19 November tu dah teruk dah, kes dah naik tinggi dah semua kan. Anyway, bila bercerita pasal variant, saya pernah sebut dulu virus akan bermutasi anyway, okay? Sama ada teruk ataupun tidak, itu lain cerita. Tak bermaksud bila virus tu bermutasi dia punya konsekuensi dia teruk, tak semestinya kan. Macam mana kita tengok macam kita akan sembang lebih macam dari segi penularan virus ni, dia memang sangat mudah menular, tapinya dari segi severity mungkin berkurangan daripada delta kan, yang dirisaukan sangat hari itu tu. Anyway, in term of bagaimana virus ni bermutasi banyak sangat sampai lebih daripada 50 mutasi, ada saintis yang beranggapan katanya virus ni menjangkiti seseorang yang mempunyai immunocompromised, yang mempunyai ketahanan badan yang rendah. Bila mempunyai ketahanan badan yang rendah, apa yang berlaku ialah virus ni dia membiak dengan banyak dalam badan seseorang, dan sistem pertahanan badan orang tu tak dapat nak detect pun. So virus tu hibernate for so many months. Beberapa bulan dia ada dalam badan orang tu. Maksudnya dia keep bermutasi. Once bila benda tu keluar dalam keadaan yang mutasi yang sangat tinggi lah. Itulah katanya kan. Orang yang immunocompromised ni can be orang yang ada masalah jangkitan HIV, boleh jadi pesakit kanser, boleh jadi orang yang terima organ transplant, pertukaran organ semua tu kan. Jadi benda-benda tu boleh berlaku. Cumanya dari segi bahaya tak bahaya dengan mutasi yang banyak, itu cerita yang lain. Tapi mutasi berlaku sama ada sikit atau banyak, dia tetap akan berlaku continuously benda tu. Wallahualam. Baik, begitu ya Dr. Hani. So kita telah dengarkan tadi bagaimana bermulanya varian Omicron ini, dan lebih 20 mutasi Dr. Hani, lebih 50 atau 20 tadi saya kurang, so minta maaf. 30 mutasi dekat spike protein. 30 mutasi Okey, baik. Dan juga perkara asas berkenaan bagaimana varian boleh terjadi jadi kalau ada soalan lagi boleh upkan kepada di dalam Facebook, komen di Facebook. Jadi sekarang saya ingin beralih kepada panel kita yang kedua iaitu Dr. Suhazli. Okey doktor, ada yang mengatakan vaksin yang sedia ada di pasaran kini adalah tidak berkesan ataupun tidak mampu melawan varian Omicron ini. Jadi mengapakah kita semua perlu divaksin kan? Katanya tak berkesan. Ditambah pula booster dose pula kan. Jadi adakah ini agenda Big Pharma yang hanya ingin berniaga menjual dan melakukan vaksin? Komen doktor, silakan doktor. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datin Dr. Rin sebagai moderator GWS, Gerakan Wanita Sejahtera, yang kita telah tubuhkan sejak daripada setahun yang lalu semata-mata ingin memberi penerangan kepada masyarakat berkaitan apa sahaja isu, terutama sekali isu vaksin dan COVID yang sedang melanda dalam negara. Terima kasih juga kepada rakan panelis Dr. Hani Abdullah
yang berada di UK sana. Tak tahu pukul berapa, tak tahu kat UK tu. Siang hari lagi kan. Kita dah malam. 1:30 petang. 1:30 petang, Alhamdulillah. Semua ahli kuasa yang berada di belakang tabir, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Soalan dikemukakan oleh Datin Dr. Rin tadi, dia memulakan dengan dikatakan. Dikatakan tu dalam erti kata dia masih tak yakin. Kalau ikut hadis memang macam kila waqala lah, maksudnya dia masih lagi tidak yakin sebab dikatakan. Kita di dalam perubatan kita perlu ada fakta yang jelas, yang lebih objektif dalam sesuatu, baru kita boleh bercakap. Kalau kita hanya mendengar hearsay, dengar cakap, kata orang gitu, kata orang gini, jadi ini sesuatu yang tidak boleh diterima oleh dalam ilmu, terutama sekali dalam ilmu perubatan. Bahkan dalam agama kita sendiri pun, kalau berkata dikatakan tu memang tak betul lah kataan itu. Tak betul. Perlu kita dapatkan pensahihan, dah setelah sahih, baru kita boleh mewawarkan kepada orang. Baik. Saya nak ambil perkataan dikatakan itu, sebenarnya orang yang mengatakan gitu, yang mengatakan bahawa vaksin yang berada sekarang ini tidak efektif, adalah tidak benar sama sekali. Mungkin dia dapat daripada pandangan orang-orang yang mungkin dah anti kepada vaccination, yang dah tak dengar dah apa yang disebut oleh banyak fakta yang telah dikeluarkan oleh pelbagai pengkaji. Dalam negara kita sendiri pun, seperti kajian telah dilakukan oleh KKM yang juga telah dikemukakan dalam jurnal yang saya ingat saya baru keluar dalam bulan November yang lalu. Ia berkaitan dengan keberkesanan vaksin. 3 perkara iaitu berkaitan dengan 3 dia punya hasil keberkesanan vaksin yang telah pun digunakan dalam negara kita. Yang pertama, dia boleh mengurangkan 88% kes-kes terutama sekali kes yang bergejala, simptomatik. 86 hingga 88% mengurangkan kes. Yang kedua, mengurangkan lebih kurang dalam 83% mengurangkan kes-kes yang severe, kes-kes yang teruk, dimasukkan ke ward. Biasanya kes yang masuk ke ward ni kes kategori 3, 4 dan 5. Untuk maklumat orang awam, 3, 4, 5 ni memang memerlukan rawatan rapi, memerlukan oksigen, memerlukan bantu pernafasan dia, dan kes yang kategori 5 memang yang teruk, yang memerlukan ventilator dan memerlukan satu penjagaan yang khusus untuk mereka. Jadi 83% mengurangkan kes-kes di ICU. Dan kawan-kawan saya yang kebelakangan ini, setelah kita berada dalam era vaksinasi, untuk maklumat para penonton sekalian, pemberian vaksinasi dalam negara kita bermula daripada Februari, 24 Februari itu telah diberikan kepada mantan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, diikuti oleh frontliner, kemudian golongan-golongan yang rentan, dan akhir sekali masyarakat populasi yang berumur 18 tahun dan ke atas. Dan sekarang ni bermula daripada Februari, dah masuk tahun baru, nak masuk Februari semula dah kita ni, hampir lebih kurang dalam 11 bulan dah sudah berlalu, dan kita sudah nampak bahawa kejayaan itu, penurunan kes-kes yang berada, terutama sekali yang kes-kes yang teruk. Walaupun kita tengok kes dalam negara kita masih lagi ribu-ribuan, 3,000, 4,000 dan sebagainya, sehingga ada yang bercecah pada 26 Ogos yang lalu mencecah pada 26,000. Tetapi kes-kes yang dimasukkan ke ward-ward yang kritikal, yang ni kita nak tunjuk betul-betul bahawa ianya begitu berkesan untuk setelah era vaksinasi ini, setelah majoriti, maksudnya lebih kurang dalam pada masa tersebut, seingat saya pada bulan 9, 60% daripada rakyat telah pun diberi vaksinasi, dan kita boleh melihat penurunan kes-kes dalam negara, dan sehingga sekarang sudah mencecah kepada 92% dalam negara kita. Kita sudah nampak keberkesanan itu, iaitu ni cerita-cerita ataupun bukti-bukti yang telah diberikan melalui kajian-kajian. Bahkan kawan-kawan saya berada di ICU, terutama sekali ICU yang begitu aktif seperti di Lembah Kelang dan sebagainya. Dan sekarang ni
lebih kurang dalam 4-5 kes saja yang berada di ICU yang teruk, yang memerlukan ventilasi. Dan menyedihkan, mereka menyatakan bahawa menyedihkan golongan yang paling banyak berada di ICU adalah golongan yang tidak dapat vaksin, yang tidak ambil vaksin lagi. Mungkin dia tolak, mungkin dia belum rasa, belum datang seru lagi untuk dapat vaksin dan pelbagai alasan yang lain. Tetapi kita dapati bahawa jumlah yang unvaccinated, yang tidak diberi vaksin, melebihi yang berada di ward kritikal dan sebagainya. Dan di sini kita boleh membuktikan dengan objektif seperti mana yang dikehendaki, bukannya cakap-cakap tapi ianya secara objektif. Baik, kita kembali kepada Omicron yang baru. Seperti mana Dr. Haniah ada sebut tadi bahawa Omicron telah dikenal pasti sejak 11/11/2021. Bukan tarikh Lazada, bukan tarikh Shopee, tapi itu tarikh yang boleh kita ingat dah 11/11. Timbul kerisauan kita. Dan di sini kita perlu lihat bahawa dunia perubatan ini adalah satu dunia yang dinamik. Ia bukannya sesuatu yang statik. Maksudnya apabila ada dapatan baru, kajian baru yang lebih meyakinkan, kaedah-kaedah perubatan yang baru, sama ada vaksin ke ataupun ubat-ubatan ke, yang lebih meyakinkan untuk diberikan kepada masyarakat, yang kurang kesan sampingan, yang berkesan untuk mengurangkan kes-kes, kita akan sentiasa berubah, tidak statik kepada satu kaedah. Sekarang ni kita menggunakan pelbagai modaliti, pelbagai kaedah. Jadi apabila begitu, apabila baru ditemui banyak lagi perkara-perkara yang masih lagi belum diterokai oleh para saintis, oleh para pakar-pakar. Pun begitu, kajian secara ringkas dan kecil telah pun dibuat berkaitan dengan Omicron ini. Saya baru baca dalam 2 hari 3 hari lepas lah, Pfizer itself ataupun vaksin yang dalam negara kita ramai banyak yang menggunakan Pfizer. Dia, walaupun Dr. Haniah ada sebut tadi, dia kata perubahan spike protein tu lebih kurang 28 hingga 32 tempat. Maknanya kalau semua orang faham, dulu dia punya jari dia 8 dulu contoh untuk bagi faham. Sekarang ni dah berubah dah. Jari dia dah berubah jadi makin banyak. Jadi bentuk dia akan jadi nampak makin ganas dan sebagainya. Pun begitu, kajian daripada Pfizer, walaupun kajian ni agak kecil tapi boleh diambil perjalanan peringkat awal bahawa vaksin Pfizer boleh mengenal at least paling kurang 80% daripada struktur Omicron. Maksudnya kita masih lagi punya harapan untuk pemberian vaksinasi. Untuk virus yang asal, kita sebut virus asal lah ataupun Delta, memang dia berkesan di antara 88 hingga 95%. Untuk yang Omicron dikatakan, ini dikatakan sebab apa? Sebab dia masih lagi baru. Sebab tu saya menggunakan perkataan dikatakan. Sebab dianya baru, tetapi kajian mendapati bahawa keberkesannya lebih kurang dalam 80%. Maksudnya, at least kalau tidak sama pun dengan yang asal, paling-paling tidak kita menggunakan tu. Ibarat kata kalaulah gading tak ada, tak apalah akar pun kita boleh gunakan. Paling-paling tidak kita menggunakan kaedah itu. Dan isunya kembali kepada dos ketiga. Sebab sekarang ni majoriti sekarang kita dah ambil dos yang primer, iaitu dos 1 dan 2. Dos yang ketiga juga daripada kajian mendapati bahawa dia punya kenaikan 25 kali ganda, dia pun 25 fold of increment. Nak sebut bahasa Melayu macam mana ni? Saya minta Dr. Haniah terjemah bahasa Melayu. Maksud dia, saya kata boleh kata 2 kali ganda lah. Dia 25 kali ganda, maksudnya dia punya record dia punya dos booster boleh meningkatkan kepada lebih 25 lipatan, full lipatan daripada yang primer. Maksudnya walaupun mungkin tak banyak sampai 100%, mungkin tak banyak, tapi at least ada di situ. Dan vaksin yang ada sekarang ni memang boleh mengenal dan boleh neutralize. Maksudnya gini, konsep untuk vaksin ni, apabila badan kita masuk vaksin, badan kita akan membentuk antibody, di mana antibody ni akan serang, andai kata virus yang betul masuk, dia akan neutralize, dia akan meneutralkan
virus tersebut. Dipanggil neutralizing. Jadi di situ didapati juga bahawa vaksin yang kita gunakan sekarang ni boleh neutralize Omicron ni. Baru maksud itu adalah satu harapan bagi kita dengan pemberian dos yang booster. Mungkin dos keempat. Sebab ada orang kata sekarang ni dah masuk 4, 5, 6, 7 sampai ke abad jamil mampus dia kata. dia punya tagline dia. Kita sebenarnya kena kembali kepada realiti kehidupan kita yang pertama. Yang kedua, kita kena kembali kepada kajian. Kalau anda kata kajian mengatakan bahawa kita masuk dos yang keempat, dos yang kelima semata-mata untuk mengurangkan kes-kes severe, kes-kes kemasukan ke ward, kes-kes yang bergejala dan sebagainya, why not? Dan dari segi kesan sampingan pun terlalu amat sedikit, walaupun tidak dinafikan ada kesan sampingan, tetapi majoriti di kalangan masyarakat akan dapat manfaat daripada pemberian vaksinasi dalam negara kita. Yang saya bimbang sekarang ni, ni kebimbangan saya lah. Kebimbangan saya, mungkin harapan untuk 2022 adalah untuk golongan kanak-kanak. Yang kita dapati bahawa Omicron dia ada mempengaruhi sikit. Mungkin Dr. Haniah beritahu berkaitan dengan dia punya Omicron punya tanda-tanda dan sebagainya. Tapi Omicron ni, dia kalau kat UK saya bacalah, kanak-kanak lebih ramai dijangkiti oleh Omicron ini. Isu berkaitan dengan Big Pharma nak jual ubat, nak jual vaksin, itu tunggu kita akan jawab dalam sesi yang kedua. Saya serahkan kembali kepada Datin. Nampak gayanya moderator terkeluar ni. Terkeluar. Mungkin saya akan jadi ambil tugasan untuk jadi moderator. Assalamualaikum. Masuk boleh dah? Alhamdulillah. Allah Saya nak ambil mic jadi moderator tu tadi. Okey. boleh, silakan doktor. Allah. Okey. Okey, saya terlepas dah ni tapi dah habis Dr. Sazli. Ya, dah habis dah. Minta maaf ya, masalah teknikal sedikit. Baik, setakat yang saya dengar tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Swazili tadi apabila ada kenyataan yang dikatakan ataupun didengar-dengar maka kita perlu berhati-hati carilah fakta-fakta yang jelas dan benar dari mereka yang ahli dalam bidangnya sebelum kita percaya kepada sesuatu hearsay itu. Alhamdulillah setakat yang saya berada di sini tadi jelas kupasan Dr. Swazili berkenaan isu keberkesanan vaksin, insya-Allah ya. Okey, baik, kita beralih kepada pusingan kedua, Dr. Hani. Ada sesetengah pihak yang mengatakan varian Omicron ini biasa-biasa sahaja, tak ramai pun yang mati. Jadi kenapa kita semua nak panik dan takut? Dan mungkin boleh jelaskan sekali lah, ada yang bertanya tadi Dr. Hani, Encik Muhammad Syafiq, apakah antara gejala-gejala varian Omicron ni? Dia tulis Omicron bukan Omicron ini. Okey. Baik, silakan Dr. Hani. Okay, baik. Terima kasih Dr. Rin. Dan terima kasih kepada yang bertanya. Bila kita bercerita pasal Omicron, in terms of gejala semua tu, kita tengok laporan awal daripada South Africa sendiri yang menyebut simptom dia a bit berbeza, sedikit berbeza daripada Delta ataupun Alpha. Biasanya pesakit dia sesama ringan. Okay. Ni dekat South Africa. Sesama ringan, sakit kepala, sakit tekak ataupun katar tekak, sakit badan, hidung berair dan bersin. Bersin antara simptom untuk Omicron. Compare to kalau biasa kita dengar kan, pesakit biasanya ada demam, biasanya hilang diri bau ataupun diri rasa, itu tak menjadi isu dalam jangkitan Omicron. Jadi dia sedikit berbeza. Begitu juga dengan batuk. Biasanya yang mendapat jangkitan Omicron ni dia tak batuk, sama ada batuk baru ataupun batuk berterusan. Cumanya apa yang diketahui daripada South Africa, dia punya doubling time, masa yang diperlukan untuk virus tu menjangkiti orang lain antara 2 hingga 3 hari. Itu sebab jangkitannya sangat cepat kan. Dan kita kena ingat waktu tu maklumat kita dapat daripada South Africa, dan di South Africa sendiri dia punya populasi dia adalah golongan muda, dan kita tahu jangkitan
SARS coronavirus tu yang menyebabkan COVID-19 ni kepada orang muda dia kurang teruk berbanding dengan orang lebih berumur kan, sebab kita tahu untuk penduduk Afrika Selatan populasi tua dia tak ramai sebab dia orang biasanya meninggal lebih awal sebab sama ada sebab penyakit-penyakit berjangkit, sebab HIV dan sebagainya. Okey, sedangkan dekat UK sendiri, bila kes ni masuk dekat UK, kalau pada 19 November sendiri, kes dah meningkat lebih daripada 93,000 kes sehari. Okey, bukan sebulan, sehari 93,000 dan sekarang ni lebih pada 150,000 sehari. Kan, cumanya teruk ataupun tidak saja itulah cerita. Kan pada 19 Disember kalau dekat UK dekat London sendiri 26,000 kes sehari. Kan kita kat Malaysia sekarang ni 3,000 4,000 kes kan. Dan recently nampaklah dia punya hospital admission makin meningkat. Kan kalau berita semalam pun cakap dalam 30% ada peningkatan. Kalau dekat negara lain, contohnya dekat Netherlands, memang dah daripada 19 November hari tu dah buat full lockdown. Okay, dia orang melalui Christmas, melalui New Year dengan full lockdown. Memang kedai tutup semua kecuali kedai-kedai yang penting sahaja. Sampailah katanya dekat Netherlands lockdown sampai pertengahan Januari. Kalau dekat Perancis, dekat Jerman, orang daripada UK tak boleh masuk lah sebab kes kat UK tinggi sangat sekarang ni. Sama ada vaksin tak vaksin memang susah nak masuk. Kan? Jadi apa yang nak dibagi tahu dekat sini adalah walaupun kita nampak mungkin dia punya severity, dia punya keadaan infection tu tak seteruk mana, tapi bila orang sakit dia akan ambil cuti, bila orang-orang yang ambil cuti ni dia akan ganggu sistem ataupun sektor-sektor tertentu, sama ada pendidikan, sektor perkhidmatan kan. Benda tu yang kita nampak dekat UK, bila doktor sendiri sakit, bila nurse sendiri sakit, jadinya hospital teruk lah kan. Tambah lagi nak tak nak memang akan ada increment in term of hospital admission, memang orang akan masuk hospital. Itu saya bagi contoh dekat UK yang kita kata 97% daripada dia punya populasi memang vaccinated dan lebih pada 50% dah dapat booster. Kan kita tak tahu benda tu kalau berlaku dekat Malaysia, which na'udzubillah min zalik, kita tak tahu macam mana keadaan dia. Kan itu dekat UK yang dia punya coverage untuk vaksin sampai tahap macam tu. Dan jenis-jenis vaksin juga berbeza kan. Dekat UK sendiri guna Pfizer, Moderna dan AstraZeneca, dan apa yang saya baca dekat Malaysia sendiri Sinovac, penerima Sinovac yang mendapat booster Pfizer katanya ada kemungkinan perlu dibagi booster yang kedua kan, sebabnya katanya kesannya tak cukup kuat kan untuk reduce the possibility of infection kan. Jadi nak kata jangan panik, jangan tak panik tu it's just too early nak cakap jangan panik. Apa yang kita buat ialah kita perlu berhati-hati, kita tak nak infection ni berlaku dekat Malaysia. Bayangkan kalau sampai na'udzubillah berapa puluh ribu kes dekat Malaysia kan. Even though kita kata jangkitannya teruk, tapi mungkin kemasukan hospitalnya rendah. Kalau sebagai contoh 10,000 jangkitan, 5% saja yang masuk hospital, masih lagi dalam 500 pesakit sehari. Dia akan membebankan sistem kesihatan kita. So kita tak nak benda tu berlaku kan. Dekat UK yang sistem kesihatan yang sangat advance pun dah teruk sangat. Ramai sangat doktor dan nurses memang decided untuk letak jawatan lepas ni sebab tekanan terlalu besar untuk tu kan. Dan juga sektor-sektor ekonomi semua terganggu, sektor pendidikan terganggu. Anak-anak yang nak ambil A-level, ambil GCSE kat sini dia terganggu bila kelas sekejap cikgu ada, sekejap cikgu tak ada kan. Dan anak-anak sendiri pun bila dah infected tak boleh pergi sekolah. Dia ialah macam mana Dr. Suhazili sebut tadi, ada peningkatan kes pada kanak-kanak golongan muda. Sama ada tak teruk tu lain cerita, tapi ada admission Omicron di segi kanak-kanak punya age. Dan berita hari ni katanya anak-anak dekat sekolah kena pakai face mask semula. Sebelum ni katanya pakai face mask dekat koridor saja, kat dalam kelas tak perlu pakai. Tapi diperkenalkan semula lepas ni kena pakai face mask sebab virus ni dia sangat mudah berjangkit. Kan, dan kita tak nak benda tu berlaku dekat Malaysia, na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Hani. Jadi begitu tadi kupasan Dr. Hani berkenaan keupayaan varian Omicron ini. Tidak boleh kita pandang ringan, pandang remeh kerana ianya begitu mudah merebak sehingga di Netherlands telah full lockdown kembali. Tentu kita semua tidak mahu perkara itu berlaku lagi di Malaysia. Baik, sekarang kita beralih kepada Dr. Suhazili pula.
Doktor, kita mengetahui bahawa ubat untuk merawat COVID-19 telah pun ditemui oleh Pfizer dan juga Merck. Jadi, adakah Omicron ini satu strategi yang sengaja diada-adakan kerana company ubat-ubatan ingin menghabiskan vaksin secepat mungkin dan beralih kepada antiviral pula? Panas-panas sikit soalan malam ni, Doktor. Sebab di luar sejuk, maka kita panaskan forum malam ini. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Datin Dr. Rin, terima kasih kepada Dr. Hani. Sekali lagi, moderator menggunakan perkataan dikatakan. Saya ulas perkataan dikatakan saja malam ni. Baik, kita dah bincang daripada awal. Dia pembentukan varian baru, kenapa dia boleh berlaku? Akibat daripada pool yang berada di satu lokaliti itu tinggi. Maknanya dalam negara kita, alhamdulillah, kita menggunakan sistem yang ada. Kita trace, kita isolate, kita kuarantin awal dan sebagainya. Kita mampu untuk menyekat supaya dia tidak menjadi satu kolam yang besar, tidak menjadi satu kluster yang besar sampai ke 3-4 generasi jangkitan. Setakat ini hanya 1-2 generasi terhenti, 1-2 generasi terhenti. Tetapi di negara-negara yang berkenaan, saya ambil contoh di Zimbabwe contohnya, memang dia tak percaya COVID itu sendiri pun dah tak percaya. Di Zimbabwe sampai ke diberbalah di antara pemimpin dengan rakyat kerana pemimpin tak menggunakan kaedah-kaedah yang sepatutnya, kuarantin, buat saringan secara bersasar dan sebagainya, menyebabkan dia punya kolam, saya sebut pool, kolam virus itu berada dalam masyarakat dan berlegar dalam masyarakat sudah tak berapa generasi. Apabila berada dalam banyak generasi seperti itu, di sinilah membentuknya varian-varian baru. Sebab virus ini, dia akan, apabila dia banyak dalam masyarakat, dia akan cuba portray, akan cuba tunjukkan diri dengan lebih sama dengan kita dalam masyarakat. Mungkin ada setengah orang masyarakat, dia nak suruh dia nampak dia lebih, dia buatlah sesuatu aksi yang lebih dan sebagainya. Lebih kurang gitulah perumpamaannya. Jadi apabila pool ataupun apabila generasi generasi COVID itu sendiri dalam masyarakat terlalu banyak, dan dari situlah akan membentuk varian. Dia bukan buatan kita, tetapi akibat daripada kita, akibat daripada kealpaan kita, akibat daripada kita tak ambil cakna bahagian ni. Begitu juga dengan pengambilan vaksin. Pengambilan vaksin itu boleh menyekat berlakunya wabak dalam masyarakat yang saya kata bentuk pool tadi. Apabila kita ambil vaksin, kita akan prevent, kita akan sekat. Kes-kes yang berjala makin kurang, kes-kes yang masuk ward yang severe kurang. Maksudnya di situ peluang untuk virus asal itu berada dalam masyarakat sebagai satu kolam yang besar itu sudah berkurang. Jadi di sini kita boleh melihat secara objektifnya bahawa bukan semata-mata apabila timbulnya varian baru, sama ada Delta ke, mungkin Mu daripada Korea, mungkin Omicron, mungkin lepas pada ni Zeta, Theta dan sebagainya, itu bergantung kepada keadaan sesuatu lokaliti yang berkenaan. Jadi di sini memang tidak betul apa yang disebut, yang dikatakan itu bahawa timbulnya Omicron semata-mata untuk menakutkan masyarakat, untuk terus ambil vaksin, untuk terus jual vaksin yang lebih untuk lebih kaya syarikat-syarikat vaksin. Tapi isu yang kedua di sini baru keluar di dalam baru dikeluarkan walaupun antiviral daripada Merck masih lagi belum dilulukan secara FDA masih belum luluskan lagi, iaitu Molnupiravir. Saya nak sebut pun itu sebab benda ni baru. Ubat yang telah dikeluarkan oleh Merck dan juga daripada Pfizer juga mengeluarkan ubat antiviral, dan kajian yang telah pun mereka buat mendapati bahawa untuk Merck punya antiviral COVID ni, dia boleh mengurangkan separuh daripada kes-kes yang bergejala, kes-kes yang masuk ward. Begitu juga dengan Pfizer punya pil untuk antiviral ini,
kajian mendapati bahawa dia mencecah kepada 89%. 89% keberkesanannya. Baik, saya nak buat satu perumpamaan. Andai katalah syarikat-syarikat, contohnya Pfizer, dia kata kalaulah dia semata-mata nak kaya dengan penjualan vaksin, kita tak nafikan bahawa penjualan vaksin memang banyak dapat duit sebab mengikut ekonomis yang telah mengeluarkan dia punya laporan, dia berkata setiap satu saat Pfizer akan untung $1,000 satu saat banding satu saat. Maksudnya kalau sejam tu berapa? Lebih kurang 60 ribu kan. Maksudnya banyak untuk dan pemberian vaksin itu sendiri cuba kita tengok dengan jumlah seharian berapa. Memang kaya. Tetapi kenapa Pfizer sendiri mengeluarkan pil? Sepatutnya Pfizer kalau dia nak kaya semata-mata untuk jual vaksin, tak perlulah dia invest. Tak perlulah dia labur untuk jual pil, untuk buat pil. Di mana pil itu sendiri kalau kita boleh lihat dari segi effectiveness ataupun keberkesanannya lebih kurang sama, 89%, hampir sama dengan 95.1% daripada pemberian vaksin. Tapi kenapa buat? Kan? Kenapa? Jadi dan bahkan kalaulah dia semata-mata untuk jual vaksin untuk maklumat kita, satu dos vaksin yang kita dapat dalam negara kita lah, dia kos dia lebih kurang dalam satu dos lebih kurang dalam, saya ingat salah boleh betulkan saya lah, lebih kurang $92. $92 lebih kurang dalam $400. Tetapi untuk pil anda tak ingat kejap saya kena sebut ni, pil untuk nama dia Paxlovid daripada Pfizer. Tahu tak berapa kos dia untuk makan sepanjang dijangkiti COVID? Kos untuk Paxlovid ini lebih kurang dalam $530. Lagi tinggi. So, kalau kita fikir logik lah. Apa fikir logik? Vaksin dah tak perlu dah maksudnya. Maksudnya kita jual pil je lah. Kan? Tapi tidak sebegitu. Sebab dalam perubatan ni dia memerlukan pelbagai modaliti yang perlu kita buat. Pelbagai modaliti. Kalau untuk molnupiravir dia punya kos dia $725. Satu kos, satu tempoh yang kita bagi tu dalam sepanjang 7 hingga 10 hari yang dimasukkan ke ward tu lebih kurang dalam $725. Maksudnya lebih tinggi. Maksudnya kalaulah Pfizer nak melabur untuk pil, lebih untung pil lagi lah berbanding dengan vaksin. Jadi sini kita perlu lihat bahawa para pengkaji, sama ada pengeluar, syarikat yang mengeluar ataupun para pengkaji yang mengkaji dalam perubatan ni, sama ada dalam isu untuk mencari pencegahan melalui pemberian vaksinasi mahupun untuk dalam kaedah merawat, tujuan mereka adalah semata-mata inginkan penyakit itu keluar daripada masyarakat. Maksudnya kita sudah dapat memutuskan rantaian, kita keluar daripada pandemik ini dengan segera, dengan apa jua keadaan sekalipun, sama ada vaksin ke ataupun pemberian pil-pil yang mungkin akan timbul kemudian hari nanti. Jadi di sini yang dikatakan oleh moderator itu adalah semata-mata nak menuduh doktor-doktor lah terutama sekali yang tukar kempennya, kami yang berada di sini tukar kempen. Dia kata doktor ni jadi ejen kepada syarikat-syarikat vaksin, dapat duit. Itu lagi satu tuduhan yang tak betul. Gaji kami tetap sama. Dan yang kita melihat sekarang ni adalah melihat dari segi kesihatan dan keselamatan dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali pada Datin. Baik, terima kasih Dr. Swazili, dan maaf Doktor sebab banyak gunakan dikatakan, didengar-dengar malam ini. Saja nak menguji tahap kesabaran Dr. Swazili. Baik, jadi hadirin hadirat sekalian, begitu tadi kupasan Dr. Swazili begitu menarik. Kita teruskan kepada pusingan ketiga, pusingan terakhir. Baik, Dr. Hani, sebagai seorang anti-infective virologist, sila kupaskan Doktor bagaimanakah, apakah tindakan yang boleh atau perlu kita ambil bagi menghentikan penularan varian Omicron ini. Menjawab juga soalan Encik Saiful Fahmi di FB. Silakan Doktor.
Terima kasih Dr. Rin dan terima kasih kepada yang bertanya. Sebelum saya lompat kepada soalan tu, saya nak sentuh sikit apa yang Dr. Sazli sebut pasal antiviral tadi. Antaranya Molnupiravir dan juga Paxlovid. Kalau dekat UK dua-dua dah di-approve, dah diluluskan. Paxlovid baru je, recently December, Molnupiravir November. So pada pesakit pesakit yang dapat detect, especially elderly ataupun orang yang ada comorbidity, memang dia akan bagi terus sebabnya dia oral kan, mudah je, dia boleh makan je, tak perlu IV, tak perlu masuk ke hospital untuk ambil. So memang dah diluluskan dekat UK. So kalau kita boleh tengok dia punya mode of action ataupun cara pil ni bertindak, kalau Paxlovid tu dia adalah protease inhibitor. Maksudnya antiviral ni dia akan musnahkan ataupun dia akan block, dia akan sekat fungsi protease iaitu enzim yang ada pada virus ni untuk membolehkan virus tu tak boleh nak replicate, tak boleh nak membahagi dalam pesakit kan. Kalau Molnupiravir dia nucleoside nucleoside analog, dia bagi virus tu mutate tapi dengan cara mutate yang memusnahkan virus. Jadi dekat UK dah diluluskan. Saya tak tahu dekat Malaysia kata hari tu dah order Molnupiravir, so tak tahu bila lah sampai benda tu kan. Tapi kena ingat antiviral dia berbeza daripada vaksin. Antiviral dia kena bagi awal dalam masa 5 hari ataupun kurang dari 5 hari. Lebih daripada itu memang tak berfungsi. Kan, once virus tu dah membahagi banyak dalam badan kita, dia tak fungsi. Jadi kena bagi seawal mungkin. Lagi awal lagi bagus. Kalau dah lambat tu memang tak ada lah. Dan keperluan untuk ada antiviral sebab kita tahu memang ada pun golongan orang yang tak boleh ambil vaksin. For whatever reason dia tak boleh ambil vaksin, so perlu ada antiviral. Okey, bila kembali kepada soalan Dr. Rin tentang tindakan apa yang kita boleh buat untuk mengatasi penularan varian Omicron ataupun varian-varian yang lain, na'udzubillah, tak naklah ada varian lain lepas ni kan. Macam mana kita sebut tadi tu, perlukan ada pada test dan juga trace. Kalau kat UK ni lateral flow test sampai dah habis dia punya kits dia, punyalah ramai orang duk buat test sekarang ni kan. Macam tergendala sebentar, PCR pun memang fully booked sekarang ni sebab banyak sangat kes. So sangat penting untuk kita test dan kita trace dan sequence. Malaysia pun dah meningkatkan dia punya capacity untuk sequencing, untuk buat jujukan genom, itu perlu. Sebabnya kalau ada varian baru kita boleh detect awal. Macam mana South Africa buat, detect varian baru terus bagi tahu pada WHO, jadinya negara-negara lain boleh ambil tindakan segera. Dan apa yang Malaysia buat sekarang ni pun sangat penting, iaitu pengawasan sempadan, border control. Sebab border control lah kami kat UK tak boleh balik kampung. Kesian kat kami kan, nak balik sangat-sangat dah ni tapi tak boleh. Lepas tu apa yang kita patut buat juga ialah meningkatkan pemberian booster, dos penggalak. Itu penting. Macam mana Dr. Suhazila dah terangkan tadi, setiap jab tu, setiap suntikan vaksin tu dia memberi kesan yang tinggi in term of protection, tapi dalam masa beberapa bulan dia menurun. Okay, it's weighing down. Bila menurun, kita perlu boost dia semula supaya dia meningkat semula. Especially kita tahu dengan Omicron ni, dia punya mutation dia sangat tinggi. Jadinya kita nak make sure badan kita betul-betul bersedia. Kalau insyaAllah kita fully boosted, once kita terdedah pada virus ni, na'udzubillah, badan kita dapat kenal pasti virus ni, dapat musnahkan secepat mungkin. Kalau kita kalau kita ada simptom pun, it's a very very mild symptom. Itu kita nak kan. Kita tak nak sampai perlu ke hospital, kita tak nak sampai berminggu-minggu ada jangkitan, kita tak nak benda tu. Sebab setiap kali kita ambil booster, sama ada kita ambil suntikan vaksin ataupun kita ambil booster ataupun kita terdedah pada virus, kita kind of train kita punya immune system untuk lebih mengenali virus. Jadi kita punya immune system lebih sophisticated kan. Bila berlaku jangkitan sebenar, kita lebih bersedia. Okey, selain daripada itu, kalau dekat UK sendiri pun dah perkenalkan balik kerja daripada rumah, work from home. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang boleh bekerja daripada rumah, bekerjalah daripada rumah. Tapi kalau tak boleh, macam kami yang kerja dekat lab ni, kena pergi lab, kenalah pergi lab kan. Tapi dalam masa yang sama, jagalah benda-benda yang perlu jaga. Contohnya pakai face mask, basuh tangan, lepas tu jaga jarak kan. Dan juga kita kena elakkan berada di kawasan yang pengudaraan dia tak bagus kan. Saya pernah sebut sebelum ni, kalau masuk kedai yang kita tahu kedai tu pengudaraan dia tak bagus, masuk cepat-cepat dan kemudian keluar beli apa yang patut kan. Dan dalam masa yang sama kita kena ingat, kita kena amalkan gaya hidup yang sihat.
InsyaAllah kalau badan kita sihat, immune system kita pun kuat kan. Untuk pastikan badan kita sihat, kita amalkan diet seimbang, banyak makan buah, banyak makan sayur, banyak minum air kosong. Dan walaupun mungkin yalah kita tak naklah kat Malaysia PKP kan. Sementara tak PKP ni, exercise lah banyak-banyak. Keluar, pergi jogging, pergi cycling. Buatlah benda-benda yang menyihatkan badan kita. Dan kalau pada kami yang duduk dekat UK ataupun mungkin dekat Ireland ni, sekarang ni dah masuk musim sejuk, jadi matahari kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So, kenalah ambil vitamin D. It's good to ambil vitamin D, ambil zinc untuk boost kita punya immune system. InsyaAllah kan. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa semua benda tu datang daripada Allah. So, doa banyak-banyak pada Allah supaya Allah angkat wabak ni daripada kita semua. Kita kat Malaysia, kita kat UK dan seluruh penduduk dunia. Wallahualam. Alhamdulillah ya, jelas penerangan Dr. Hani tadi ya, mengenai apakah langkah-langkah yang harus kerajaan dan kita semua sama-sama ambil ya bagi menghentikan penularan berleluasa varian Omicron ini. Dan juga Dr. Hani sebutkan juga ya berkenaan antiviral untuk virus COVID-19 ini. Baik, seterusnya soalan kepada Dr. Suhazli. Berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang melanda kita ini, kita lihat kerajaan begitu berperanan dalam memberikan arahan-arahan kepada rakyat ya. Apa yang kita harus buat, menjaga SOP, PKP dan sebagainya. Jadi doktor, pandangan doktor, adakah usaha kerajaan setakat ini boleh kita nobatkan sebagai telah berjaya dalam peperangan menewaskan COVID-19 ini? Silakan doktor. Okay, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Dr. Hani. Kalau soalan itu yang seolah-olah macam nak puji diri sendiri lah, sebab saya masih lagi penjawat awam di Kementerian Kesihatan. Tapi mungkin saya akan ambil side, berada di sisi dan kita boleh melihat bahawa di dalam persediaan kita untuk menghadapi apa saja wabak yang kita bukan saja untuk COVID-19 lah. Contohnya kita boleh ambil isu semasa berlakunya MERS-CoV dahulu dan juga SARS tahun 2002 dan MERS-CoV 2012. Kita dapati bahawa melalui pengalaman-pengalaman yang telah pun diperolehi oleh kerajaan, antaranya yang kita boleh katakan di antaranya adalah boleh menjadi satu titik tolak kepada kejayaan. Walaupun mungkin kita tidak menang lagi, tetapi setidak-tidaknya kita berada di tangga-tangga yang agak teratas di dalam dunia dalam mengatasi masalah ini. Dia ada 5 perkara penting, 5 rukun yang utama ataupun 5 perkara penting untuk kita lihat, saya boleh lihat dalam negara kita. Yang pertama sekali adalah dia panggil whole of government. Maksudnya government ataupun kerajaan secara keseluruhannya bersatu padu untuk sama-sama membenteras dan memerangi COVID-19 termasuk pembangkang. Ini penting. Bila kita ada whole of government seperti ini, dia panggil istilah kita panggil single command. Maksudnya apabila single command itu dipatuhi oleh masyarakat, dipatuhi oleh rakyat, dan di sinilah kita boleh melihat kepada kejayaan. Sebagai contohnya pemberian vaksinasi itu sendiri. Kajian yang telah dibuat pada tahun 2020 yang dahulu pada Oktober, KKM telah mengeluarkan satu kajian secara maya untuk dapatkan pandangan masyarakat nak terima ke tak nak terima vaksin. Pada masa tersebut belum bagi vaksin lagi tahun 2020. Tahun 2020 tak ada vaksin lagi pada masa tersebut. Pada masa tersebut hanya 76% masyarakat yang bersetuju untuk dapatkan vaksin, 17 menolak dan selebihnya tunggu dulu tengok. Maksudnya situ kita tengok macam mana ni, sebab target pada masa tersebut kita nak 80% at least masyarakat kita dapat vaksin. Tetapi setelah perjalanan dengan usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan, sama ada kerajaan yang telah bertukar 2-3 kali ni, kita dapati bahawa walaupun dia bertukar tapi target yang utama kerajaan, sama ada semasa Yang Amat Berhormat mantan Tan Sri Muhyiddin Yassin ke ataupun Datuk Seri Ismail Sabri sekarang ni pun,
fokus utamanya adalah untuk memerangi COVID-19. Maksudnya itu adalah whole of government yang berada di situ beserta dengan pembangkang sendiri yang mungkin memainkan peranan walaupun kritikan ada, tetapi at least memainkan peranan sama-sama untuk membenteras ataupun melawan COVID ini secara nyata. Jadi di sini kita lihat bahawa jumlah pemberian vaksinasi sudah pun mencapai 92% dalam negara kita untuk individu dewasa. Begitu juga dengan yang sekarang ni kita bagi untuk kanak-kanak untuk antara 12 hingga ke 17 tahun. Dan kita nampak picking up. Begitu juga dengan pemberian booster sekarang ni. Ya, dekat daerah saya sehari lebih kurang 200-300 sehari. Jadi maksudnya kepercayaan masyarakat apabila kerajaan memberikan fokus itu, memberikan fokus. Kita boleh melihat seperti itu. Berbanding kalau saya nak bandingkan negara-negara lain yang mungkin tidak fokus, seperti contoh sekali lagi lah Venezuela, contoh sekali lagi Zimbabwe. Saya sebut sekali lagi, saya suka sebut Zimbabwe ini sebab mereka memang tak percaya COVID dan malah mereka menggunakan herba yang tak apa-apa ramuan tu untuk mencegah COVID-19, dan negara mereka berada dalam keadaan yang tak teratur, dari segi politik pun tak stabil dan sebagainya, dan ramai doktor-doktor yang telah pun resign, yang keluar daripada itu sebab dah tak tahan dan sebagainya. Yang inilah penting sebagai kita panggil whole of government and single command. Itu penting. Single command maksudnya ada badan berautoriti untuk dalam negara kita, MKN itu sendiri, KKM itu sendiri yang sebagai satu kumpulan dalam kerajaan, dan kurangnya grouses ataupun kurangnya kritikan ataupun kurangnya orang panggil bebelan daripada pihak-pihak yang kedua, NGO ke, terutama sekali NGO nampak kurang. Saya ambil contoh dalam kat UK itu sendiri, ni saya baca, tak tahu boleh Dr. Hani perbetulkan, sehingga ada demonstrasi untuk anti-vaksin. Demonstrasi boleh mencecah pada 30,000 sekali keluar dengan spanduk dan sebagainya. Alhamdulillah negara kita tak ada, walaupun anti-vaksin dalam negara ada, makin berkembang, tapi mereka tak lagi berani keluar di dataran Merdeka ke, buat spanduk lawan untuk anti pelitup muka ke, anti vaksin ke, tak lagi lah setakat ni. Cuma mereka bising kat Facebook je lah kan. Tetapi kita boleh melihat kepercayaan masyarakat masih ada di situ. Walaupun ada kumpulan-kumpulan tertentu yang membebel, bising berkaitan dengan vaksin ni, so-called kita katakan sebagai mereka ni sebagai anti vaksin dan sebagainya, tapi masih lagi dalam keadaan, bagi saya lah, pandangan saya masih lagi terkawal, dengan buktinya adalah pemberian vaksinasi dalam negara kita masih tinggi. Yang kedua adalah persediaan yang penting juga dalam negara, hasil daripada pengalaman lalu adalah dipanggil risk management, risk communication of management. Ini penting penting. Segala apa yang kita buat, kita kena telus. Kementerian Kesihatan, alhamdulillah saya tengok data-data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, boleh dikatakan dalam sehari itu beberapa puluh posting telah dibuat untuk memberitahu pada masyarakat. Bahkan raw data pun telah dikeluarkan melalui COVID Now dan sebagainya, semata-mata ingin menjelaskan pada masyarakat what we are doing, apa yang kita lakukan, dan masyarakat pun tahu ini adalah kerja yang telah dilakukan oleh kerajaan. Sekali lagi, saya seolah-olah macam puji diri sendiri, tapi itulah hakikatnya sebenar yang kita telah dapat bersama pada masa sekarang ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Swazili di atas penjelasan tersebut. Jadi bermakna single command itu sangat penting sebab kita sekarang berada dalam keadaan bencana. COVID-19 adalah satu bencana kesihatan. Jadi perlu single command itu untuk kita sama-sama memerangi COVID-19 insyaAllah. Jadi soalan, kita beralih kepada sesi soal jawab. Kita ada 2 soalan daripada pihak audiens ya. Tapi saya kira soalan ni lebih sesuai ditujukan kepada orang UK kita. Okey, tapi kalau Dr. Swazili nak tambah, saya persilakan. So, soalan pertama daripada Nain Naun. Nain Naun macam tu nama dia. Perbezaan di antara virus dan bakteria, Doktor?
Silakan. Baik, terima kasih Dr. Rin. Terima kasih kepada yang bertanya. Perbezaan antara virus dan bakteria. Boleh tengok balik kot talk yang lama kan. Kita ada sembang perbezaan antara virus dan bakteria. Kalau bakteria ni dia hidup. Dia ada kat mana-mana. Dia melekat dekat tangan kita. Dia senang masuk dalam badan kita. Dia membahagi. Mudah-mudah dekat kulit kita, luar badan. Tapi kalau virus ni, dia bukanlah benda hidup yang totally hidup. Bila dia bukan di luar perumah, dia tak boleh membahagi. Okay, dia tak boleh membahayakan kita. Contohnya virus tumbuhan, kalau kena pada manusia, dia biasanya tak jadi apa-apalah sebab dia virus tumbuhan, spesifik pada tumbuhan. Kita tak ada reseptor yang boleh virus ni guna untuk jangkit kita. Berbeza dengan virus yang memang virus manusia ataupun virus daripada binatang yang bermutasi, akhirnya boleh menjangkiti atau menggunakan reseptor yang ada pada badan manusia ataupun sel manusia untuk menjangkiti manusia. Kan itu yang kita nampak daripada SARS coronavirus 2 yang menyebabkan COVID-19. Virus asalnya mungkin daripada kelawar. Sampai sekarang masih tak tahu lagi kan. Tak tahulah macam mana kan WHO kena jawab benda tu. Kan mungkin daripada kelawar tapi virus ni kemudian bermutasi pada host intermediate host perumah yang kedua yang kita tak tahu apa, kemudian tu menjangkiti manusia. Kan, jadi berbezalah antara virus dan bakteria. Kalau kita kena jangkitan virus, contohnya yang menyebabkan sesama, kita tak patut ambil antibiotik untuk bakteria kan. Jadi masalah pula contohnya di negara kita sendiri, bila ramai orang bila sesama pergi jumpa doktor bagi antibiotik kan. End up pesakit tu jadi immune pada antibiotik. Bila betul-betul kena bacterial infection, antibiotik dah tak berkesan. Kita tak boleh macam tu. Kalau dekat UK, kalau sesama memang takkan dapatlah ubat apa-apa, ambil je lah paracetamol, Panadol kan untuk turunkan suhu badan kalau ada temperature. Tapi kita takkan dibagi antibiotik. Antibiotik spesifik untuk bakteria. Kalau antiviral untuk virus kan. Tapi antiviral dia spesifik untuk virus apa dan juga kena bagi awal. Kalau dah 5, 6, 7 hari lepas infection baru pergi ambil antiviral, dia dah tak berkesan. Allahuakbar. Ya, baik. Jadi Encik Naim mungkin boleh refer balik kepada video-video di FB page Gerakan Wanita Sejahtera. Dr. Hani telah mengupaskan actually topik ini dengan mendalam satu waktu dahulu. Kalau saya bagi masa untuk dia kupas malam ni sampai esok pun tak habis kita punya talk ni. Kan, sebab dia adalah virologist kan. Okey. Baik, seterusnya soalan daripada Encik Kang Munir. Doktor, saya nak tanya, apakah apabila virus bermutasi, kadar virulen virus itu akan berkurang seperti yang terjadi pada virus-virus sebelum ini? Jika ya, kenapa ini tidak terjadi kepada virus COVID-19? Maksudnya bila bermutasi dia kata kadar virulen tu berkurang tapi yang terjadi virus-virus sebelum ni macam tu lah Encik kamu ni mengatakan begitulah dan kenapa virus COVID-19 tak macam ni? Macam tu. Soalan pada siapa ni Dr. Rin? Ya, soalan daripada soalan kepada siapa? Kepada ya, sudah tentulah pakar virologi. Baik. Okey, kalau kita tengok kepada Senang hati Omicron. Dr. Sazili Okay. Kalau kita tengok pada Omicron tadi, saya sebut walaupun mutasi tinggi, so far kita nampak dia kurang berbahaya. Dia sebut dia sebagai more contagious, lagi mudah merebak but less deadly. Dia tidak membunuh. Kan? Itu kita nampak di suasana dalam jangkitan di Afrika Selatan dan juga di UK. Ada peningkatan kematian tapi tak setinggi yang kita tengok sebelum ni, awal-awal tahun 2020 ataupun 2021 kan. Di mana bila peningkatan kes tu tinggi dengan sendirinya kadar kematian pun meningkat tinggi. Mungkin juga sebab virus tu bermutasi yang menyebabkan dia makin lemah. Mungkin juga sebab kita punya coverage untuk vaksin tinggi. Kita tak tahu yang mana satu. Tapi kemungkinan untuk virus tu bermutasi dan lemah, which is less virulent, ada. Benda tu boleh berlaku. Kan? Ramai je saintis yang atau biologis yang lebih optimis sekarang ni, mudah-mudahan yes, virus ni makin lemah. Mudah-mudahan lebih ni lagi lemah lagi. Kan? End up dia jadi endemik sahaja. Kita kena terima, kita perlu hidup dengan virus ni. Mungkin orang perlu ambil cuti bila sakit. Lebih ramai orang akan ambil cuti daripada biasa. Tapi kita dah tak perlu nak lockdown, tak perlu nak ada PKP, tak perlu nak jaga jarak. Maksudnya kalau sakit, ambil cuti lah, duduk rumah. Kan? Dan juga kalau sesama sikit-sikit tak boleh pergi kerja. Semua orang pun dah memang jangkit. Sebabnya memang ada
kalau belah-belah Europe ni lah kan, sebabnya jangkitan sangat tinggi, memang ada virologis yang menganggarkan by the end of akhir bulan Februari semua orang dah kena jangkitan pun Omicron. So redha je lah istilah tahap macam tu kan. Maksudnya yes, ambil vaksin, ambil booster, jaga apa yang kita boleh jaga in term of face mask. Sebab face mask pun wajib pakai sekarang ni kan, dekat public transport ataupun bila kita pergi ke mana-mana, mall ke apa ke. Tapi dalam masa sama kalau kena juga, redha je lah. You just live with it. InsyaAllah tak teruk lah infection tu. Mungkin jadi sesama biasa. Cumanya sekarang bila kat sini dah musim sejuk, kemungkinan untuk kita kena flu infection pun, influenza tinggi juga. So memang orang akan sakit lah. Kalau macam kita kata kalau kat sekolah tu ada cikgu yang mungkin bercuti untuk 2-3 minggu sebab tak sihat. Kami dekat Mak Mas ni pun mungkin ada yang cuti 2-3 minggu, kena terima lah. Itulah cara kita hidup dengan jangkitan ni. Kan tak boleh sampai bila-bila kita nak kena PKP, tak boleh sampai bila-bila nak lockdown kan. So mudah-mudahan sama-sama lah kita doa virus ni akan makin lemah dan kita punya tahap immunity kita makin meningkat insya-Allah dengan kita terdedah pada virus ni. Wallahualam. Baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di atas doa tersebut kita sama-sama berdoa insya-Allah. Baik, soalan ketiga ini ditujukan kepada Dr. Suhazli, special. Baik, doktor, saya nak tanya, kalau dah ada penyakit, contohnya dah ada penyakit kencing manis ataupun asma ke, adakah jangkitan Omicron ini boleh menjadikan penyakit itu lebih teruk? Soalan daripada Puan Ainab, Puan Zainab. Silakan doktor. Okey, yang pertama sekali penyakit-penyakit kronik dia mempunyai risiko tinggi untuk dijangkiti oleh COVID-19. Dan perlu diingat kalaulah serangan itu serius, istilah kita panggil long COVID, kesan daripada COVID itu sendiri berpanjangan sehingga boleh mencecah kepada 3 hingga 6 bulan. Kalaulah ianya teruk lah, dia bergantung kepada keterukan lah. Kalau biasa je mungkin tak banyak sangat, tapi apabila dia teruk, dia punya kesan tu akan berlanjutan sehingga tu. Jadi sama ada dia menjadi menerukkan, betul tak bahasa Malaysia saya ni, menerukkan lagi kencing manis ataupun asma, ia bergantung kepada individu itu sendiri. Maksudnya kalaulah dia dah kena COVID teruk, lepas pada itu dia paru-paru dia pun dah teruk, kemungkinan daripada jangkitan asal penyakit asalnya seperti asma dan sebagainya, dia akan makin menambahkan lagi sesak nafas dan seumpamanya. Begitu juga dengan kencing manis. Kalau ia melibatkan organ-organ terutama sekali pankreas dan sebagainya. Wallahualam. Ya, benar ya. Ada juga pesakit COVID yang mendapat fibrosis pada lungs kan, parut kepada paru-paru contohnya, menyebabkan dia terpaksa bergantung kepada oksigen selepas jangkitan COVID-19 ya. Baik, so alhamdulillah, saya kira tidak ada soalan lagi daripada para audiens. Boleh tanyakan di sesi seterusnya, masa pun sudah mencemburui kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panelis kita di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, kita telah mendalami mengenai bagaimana varian terjadi dan mutasi pada Omicron berbanding varian SARS-CoV-2 yang lain. Keupayaan varian Omicron ini serta langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi menghentikan penularan varian Omicron. Perkongsian daripada pakar virologi kita, Dr. Haniah Abdullah. Seterusnya pakar perubatan keluarga kita iaitu Dr. Suhazli telah mengupas menjelaskan mengenai pelbagai isu yang acap kali ditimbulkan oleh sesetengah pihak yang kurang bertanggungjawab di luar sana, yang seringkali membawa kekeliruan di dalam masyarakat berkenaan pengambilan vaksin itu sendiri. Jadi setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Suhazli Abdullah dan Dr. Haniah perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat malam ini. Semoga Allah SWT mengurniakan ganjaran yang tinggi di atas ilmu yang dicurahkan oleh kedua-dua panelis kita. Jadi saya mohon untuk kedua-duanya memberikan rumusan ataupun kata-kata last word lah mengenai perkongsian hari ini. Silakan Dr. Hani. Okay, baik. Terima kasih Dr. Rin. Tadi Dr. Suhazli dah sebut kan, kita masih lagi tak menang dalam usaha untuk menurunkan jangkitan ni, totally turunkan
tak ada dah kes dekat Malaysia. Kita still berusaha, kan. Tapi again, walaupun kita tak menang, kita masih lagi berusaha, kita tak berputus asa, which is a good thing, kan. Dan antara masa yang sama, bukan setakat kita diuji dekat Malaysia dengan jangkitan COVID, tapi kita juga ada masalah banjir. Ramai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkesan dengan banjir, kan. Yes, kita sebagai manusia, kita berusaha sebaik mungkin buat tambatan banjir, buat macam-macam usaha, tapi bila banjir datang, yalah itu nak tak nak kita kena redha. Sama juga dengan COVID, kalau kita dah berusaha sebaik mungkin, kita dah ambil langkah-langkah pencegahan sebaik mungkin, tapi jika masih berlaku lagi, nak tak nak kita kena redha, kan. Macam mana Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 51, Auzubillahi minasyaitonirrajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kan. Yang bermaksud, katakanlah sesekali tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, kan. Dan dialah iaitu Allah pelindung kepada kita, dan hanyalah kepada Allah orang-orang mukmin itu harus bertawakal, dan kitalah orang-orang mukmin itu. Sama juga dengan hadis Rasulullah yang menyebut, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. Maksudnya, sungguh menakjubkan perihal orang mukmin itu, sesungguhnya seluruh perkara baginya tu baik belaka, kan, dan perkara itu tidak dimiliki oleh orang mukmin. Maksudnya kat sini, jika dia diberi dengan suatu perkara yang menggembirakan, dia bersyukur, dan syukur itu yang paling baik untuknya. Dan jika dia diuji dengan suatu musibah, dia bersabar, dan sabar itu adalah yang paling baik untuknya. Maksudnya either way kita redha. Yang penting kita usaha, selebihnya tu dia punya natijahnya, dia punya keputusannya biarlah Allah yang tetapkan. Wallahu a'lam. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hani di atas kata-kata tersebut, dan seterusnya rumusan daripada Dr. Suhazali. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ringkas daripada saya, kita sekarang ni berada dalam fasa pandemik yang kita pun tak tahu tarikh untuk endemiknya bila, walaupun telah diwawarkan oleh kerajaan kita akan keluar, kita ada plan pemulihan negara fasa 3, fasa 4, dan seluruh negara telah pun masuk fasa 4. Tapi kita masih lagi tak boleh isytihar negara kita keluar daripada pandemik kepada endemik. Ini satu isu yang lain. Cuma ada satu benda yang untuk ataupun disimpulkan di sini, kita punya satu masalah di depan kita, iaitu masalah infodemik. Yang ni masalah infodemik. Kita terlalu banyak info yang tak apa-apa dengan teori-teori tak macam-macam, konspirasi dan sebagainya, dan sebaran-sebaran yang tak betul di dalam WhatsApp, dalam Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi di sini kita kena kembali kepada apa? Apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran itu sendiri, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya kita bertanya kembali kepada pakar. Bukan saya nak kata saya ataupun Dr. Haniah dan sebagainya, tapi yang berautoriti dalam kesihatan ini sudah pasti pakar-pakar yang berada di Kementerian Kesihatan ataupun pakar-pakar yang berada di universiti ataupun di hospital swasta yang sering kali memberikan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan semua isu, termasuk isu COVID-19 ini. Jangan sesekali kita mendengar daripada pakar tak apa-apa, bukan pakar pun, tapi cuba nak mengulas isu yang berkaitan dengan itu dan boleh mengelirukan masyarakat. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada GWS kerana sudi menyebut saya. Minta maaf kalau ada perkataan yang mungkin terkasar, yang salah, yang tak betul. Kalau nak perbetulkan boleh bisihlah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Hani dan Dr. Suhazali. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Ashikin, AJK Teknikal kita yang cemerlang malam ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah setia bersama kami sehingga ke akhir program, ya. Orang kampung, dia kata sangat menghargai. Terima kasih, ya. Dan nantikan kami untuk segmen-segmen seterusnya, ya. Follow rapat-rapat FB Gerakan Wanita Sejahtera serta like, komen and share video ini seluasnya agar
agar manfaat program ini dapat ditebarkan ke seluruh alam, insya-Allah. Saya juga ingin memohon jutaan kemaafan di atas sebarang kekurangan sepanjang program berlangsung. Tidak dilupakan juga doa kami iringkan buat seluruh rakyat Malaysia yang sedang berhadapan dengan musibah banjir dan COVID-19. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong, memelihara dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri program ini, marilah kita sama-sama merenungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Islam kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap keakuan, kepada cahaya kekitaan.